Okay, please accept this recording. Again, morning, Assalamualaikum. My name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. You guys di dalam sesi CEO Coaching. Alright, dalam program ni kita berlandaskan 4M. Makes members more money. Right? So sesi hari ini, sesi di mana you akan belajar banyak tentang duit, macam mana nak stabilkan duit, macam mana nak kembangkan duit melalui program CEO Coaching. Okay, please stay cantik, stay beauty sebab kita sedang merekodkan skrin ini. Okay, Dr. Hafiz, boleh tak you bagi tips? You sarapan apa nampak muda hari-hari? Okay, so terima kasih banyak. Okay, Dr. Hafiz boleh share di ruangan chat room. Okay, so ini adalah pensijilan dan pentaulihan saya sebagai seorang business coach. Okay, seterusnya. Please, kita ada policies yang perlu diikut, alright, di dalam program ini. Pertama sekali, saya nak berpesan kepada anda, video wajib dihidupkan sepanjang program. Alright, kenapa? Let me explain. Untuk tujuan personal branding. Yang kedua, mikrofon wajib dihidupkan kecuali ada dua jenis gangguan. Pertama, gangguan halus, kedua, gangguan kasar. Right? Gangguan halus, tiba-tiba ada bunyi ketuk-ketuk dinding, tiba-tiba ada bunyi horn kereta, tiba-tiba ada bunyi kapal terbang. Alright, pernah terjadi ada bunyi kapal terbang. Saya pakai earphone, bunyi kapal terbang. Saya macam, kenapa rumah aku ni? So, kita jadi risau, rupanya audiens. Okay? Gangguan kasar, di mana tiba-tiba ada anak panggil, Mama, nak susu. Suami panggil, Ma, mana breakfast? Alright, so yang tu boleh off-kan sekejap. Alright, dan yang ketiga, sesi Q&A diberikan pada slot terakhir. Tahniah kepada anda yang masuk awal, saya dah bantu jawab soalan anda sedikit sebanyak. Yang keempat, nama. Alright, please rename nama anda, profession anda dan juga nombor telefon anda sebab kita rekodkan sesi ni untuk tujuan followers dan juga audiens dan juga klien dan juga student saya yang lain menonton anda di YouTube channel Kimi Abdullah. Right? Dan yang kelima, saya nak tengok buku nota anda. Ada tak buku nota dan pen? Tengok kejap, buku nota, pen ada. Alright, Puan Nazlia, Dr. Hafiz, Puan Azma, siapa lagi? Puan Ju, Puan Zai. Alright, kita ada siapa lagi? Okay, fantastic. So, sesi saya dia bukannya sesi mendengar. Alright, sesi saya sesi belajar. Dan yang terakhir, dilarang screenshot sebab kita akan rekodkan dan kita akan publish semula di YouTube supaya you boleh tengok sewaktu memasak, sewaktu memandu, sewaktu mandi. Sebab ada yang tengok saya punya sesi sewaktu mandi, dia on, dia mandi je. Alright, feeling katanya dengan suara saya. Okey, sejarah sedikit sebanyak tentang CEO Coaching. CEO Coaching adalah basically title program Dr. Azizan Osman. Alright, macam mana saya boleh nyatakan perkara ini diminta oleh seorang usahawan yang duduk di Besut. Alright, this lady boss minta, coach boleh tak you buat program macam ni, saya nak join ni tapi saya dah join Dr. Azizan tapi saya macam ni. Okey puan, you cari dulu sahabat-sahabat lain untuk participate dan alhamdulillah saya make a few phone call. Saya rasa dalam 65 phone call saya buat. Alhamdulillah 38 usahawan berminat untuk participate dalam CEO Coaching dan program ini dirancang pada November 2020 dan dimulakan pada Februari 2021. Kenapa saya nyatakan sejarah ini? Saya nak you guys faham ini adalah sesi coaching. Saya nak you faham, you perlukan proses dan proses yang mewujudkan result terbaik adalah bila you dapat susun intipati terbaik sepanjang proses tersebut. So, saya akan bantu anda sedikit sebanyak dalam program ini. Siapa yang nak tahu perkara tersebut, say me. Me. Alright, seorang je nak tahu. Okey, saya PM Puan Cina. Okey, ingat saya nyatakan tadi, please unmute yourself sepanjang program sebab saya perlukan two-way communication. Boleh? Boleh. Alright, fantastic.
So ini adalah sedikit sebanyak kenapa usahawan gagal di dalam bisnes mereka. Pertama sekali, alright, saya nak Puan Julaiza boleh bantu saya untuk sebutkan pertama? Puan Ju kat situ? Ada. Okey, Puan Ju boleh nyatakan yang pertama. Okey. Ya. Gagal merancang dan beramal. Okey. Puan Fatimah seterusnya boleh? Please sentiasa unmute, kita akan panggil nama anda. Silakan. Gagal mendapatkan prospek. Okey, Dr. Hafiz yang ketiga. Gagal menguruskan duit jualan. Fantastik. Yang keempat, Puan Zai. Gagal menguatkan jenama. Okey, Puan Nazlia kelima. Gagal menambah kawan. Menambah kawan. Saya pun fikir mana pula teks menambah kawan. Mengembangkan pasukan. Okey, fantastik Puan Nazlia. Alright, yang keenam, Tuan Zaidi. Tuan Zaidi ada? Alright, bergagal mengawal risiko, dan yang ketujuh Puan Azma, gagal mengawal minda keusahawanan. Anda juga faham 7 perkara ni yang membuatkan 90% usahawan gagal ke tahun seterusnya. Right? 7 perkara ni yang saya buat case tadi, thesis saya, 7 perkara ni yang membuatkan dia menarik you ke belakang. Please take note, saya pun sedang menghadapi salah satu perkara tersebut. Perkara ni bukannya you dah hadapi, settle. Tidak. Dia akan sentiasa datang. So 7 perkara inilah yang you kena kawal. Alright? Inilah yang bahagian risk management kena buat. Boleh-boleh? Boleh. Fantastic. Boleh. Uish, ya Puan, jangan jadi terkejut saya. So, bagus semangat Puan ni. Okey. Seterusnya, visi. Saya nak you guys faham, tujuan kita buat perkara ini adalah kita nak bantu you untuk sistemkan dulu bisnes you dan make sure benda itu berlaku secara konsisten. Melalui apa? Practical execution dan juga risk management, effective risk management. Itu yang kita nak buat. Sebab tu kita nak 7 perkara tersebut, you take note. Alright? Dan kelebihan saya sebagai business coach adalah berpandukan consumer centric dan juga business technical. So melalui 2 perkara kelebihan, kekuatan dan juga pengalaman saya bantu anda untuk dapatkan practical execution dan juga effective risk management. Okey, seterusnya saya nak jemput, okey. Saya nak jemput Puan okey sekejap, Puan Fatimawati boleh bercakap? Okey. Tak apa Puan Fatimawati, Puan Julaiza. Puan Julaiza boleh kongsikan 3 minit pengalaman sebagai ahli CEO coaching. Apa yang telah saya bantu Puan? Okey. Namanya 3 minit. Okey, kalau lama saya bagi 5 minit. Assalamualaikum. Okey. Saya mengenali Tuan Kimi daripada satu training percuma. Okey. Saya mengenali Tuan Kimi saya rasa dalam bulan 5, masa tu dalam satu training secara percuma. Itu pun di-invite oleh sahabat saya dari Kedah. Okey. Kemudian lepas training tu saya follow jugalah dia punya FB dia punya page dia. So saya tengok dia punya, yang saya tertarik adalah dia ada kelebihan lah yang mungkin orang lain tak tahu. Macam saya sentiasa ingin mencuba. So hujung bulan 5 tak silap. So Tuan Kimi ada waktu dengan saya. So dari situ saya tertariklah untuk join CEO coaching bersama beliau. Saya rasa start bulan 6 Tuan. Bulan 6, awal bulan 6. So lebih kurang hampir 5 bulan lah berada dalam cengkaman. Bahaya ayat tu, cengkaman tu maksudnya dia ajar. Cengkaman tu husband you Puan. Okey. Pengalaman lah bersama beliau dalam dia coach saya. Pertama sekali saya nampak lebih berdisiplin. Okey, yang kedua kejayaan dalam production saya. Okey. Yang ketiga, saya dapat banyak lebih ilmu lah yang saya tak jangka. Ilmu tu sebenarnya bagi setengah orang tu bila dia tengok Tuan Kimi mengajar, mungkin dia orang jenis tak sabar. Macam saya jenis orang yang sabar. Selagi tak sampai ke garisan penamat selama setahun saya belajar dengan beliau, saya akan
gali-gali ilmu yang mungkin orang lain tak dapat tapi saya dapat. Jadi hasil daripada belajar dengan beliau, alhamdulillah saya rasa 4 bulan tak silap, dia punya production saya grow lebih daripada 200% berbanding dengan tahun lepas untuk tiga suku yang tahun pertama. Okay, so saya punya production saya alhamdulillah saya berani share dengan you all semua 144,000 untuk tempoh 4 bulan. Okay, so yang kedua saya nampak dekat sini tim saya bertambah, grow, dan saya punya staff pun, saya pun bertambah. Kalau dulu saya ada seorang PA tapi sekarang saya ada 2 PA yang untuk handle, macam tadi saya dengar tadi kan Puan Zai cakap macam mana nak handle 8 bisnes kan dalam serentak. Betul, Dr. Kimi apa saya belajar daripada beliau. So saya kena appoint leader, saya kena appoint captain untuk serta saya punya team. So alhamdulillah sekarang saya ada 3 captain ataupun SBU yang mana saya monitor mereka. Jadi alhamdulillah esok saya rasa bersyukur sebab esok saya dapat bertemu face to face dengan Tuan Kimi, dengan beberapa lagi motivator daripada KL untuk turun membantu saya. Alhamdulillah. Syukur sangat. Fantastic. Boleh tak kita bagi tepuk kepada Puan Julaiza dahulu? Kimi, I boleh share sekarang. Kejap lagi I nak masuk. Saya akan berjawab post. Okay. Assalamualaikum semua. Nama saya Fatimah Wati. I'm the amazing Syariah lawyer. Okay, hi Kak Nali. So glad you can make it. Okay, jadi saya nak share kenapa saya join CEO Coaching. Sebab saya dah berbisnes selama 24 tahun, 6 bulan tanpa guide. Through trial and error. Saya banyak kena tipu, bukan sikit, banyak sangat. Jadi bila saya masuk BNI, so saya kenal dengan Kimi sebagai he's one of the passport mentoring. So dia pun bagi tahu saya that dia buat satu CEO coaching, nak train, kita akan dapat one to one anytime. Just name it, dia akan pick up the column macam tu. So I rasa why not? I give myself a chance to grow, to learn from the best possible guru yang ada macam mana I nak berbisnes. Jadi alhamdulillah, I buat keputusan yang tepat dan bijak daripada ada 2 I nak share daripada segi revenue. Sejak I join CEO Coaching which is in February this year. Jadi daripada in total lah, kalau from BNI ada dapat 140,000. From my personal, my legal perspective, I dah dapat 100,000 lah. Jadi all in all dekat 200,000. And then tempoh tu I dapat generate, dalam tempoh I belajar CEO Coaching dengan Kimi lah. From February till now lah. Alhamdulillah. Thank you so much. Alright, fantastic. Kita bagi tepukan kepada Puan Fatimah Wati as well. Tu nak tambah lagi satu. I nak tambah lagi sikit. Kimi encourage I belajar berniaga cara pandemik. Which is you have to go online. Jadi I guna pakai cara Kimi tu, alhamdulillah sales makin naik and I buat networking lagi banyak. Jadi semalam I had a sharing dengan Malindo Malaysia. Jadi I dah go international now. Jangan marah, bye. Okay, terima kasih banyak Puan Fatimah Wati. Okay, so untuk mengetahui guys kenapa saya nak you guys dengar perkongsian daripada mereka, you guys akan tahu, wow, bukan aku je ada masalah, semua orang ada masalah. Right, dalam bisnes ni tujuan you buat bisnes adalah untuk menyelesaikan masalah klien you. Setuju? Right? So bila klien you ada masalah, klien you manusia dan you pun manusia, you pun akan hadapi masalah. Cuma siapa yang nak selesaikan pula masalah you? Itu menjadi persoalan kepada diri you. Kalau you nak selesaikan seorang diri, teruskan, tiada masalah. Tapi kalau you perlukan bantuan, you perlukan circle yang terbaik. Dan you perlukan mentor yang terbaik. I'm not talking about myself, I'm talking about yourself. Right? Siapa yang you nak refer? Okay? Tolong letak dalam buku nota anda supaya anda boleh fikirkan sebelum pada masa akan datang. Seterusnya. Ini adalah kita punya core value dalam CEO Coaching. Sama juga macam BNI. Kita berasaskan 3 perkara. Pertama adalah relationship. Menjalin, membina dan menjaga. 3 perkara asas untuk relationship yang you kena lakukan. Benda ni kena execute, bukannya tunggu. Alright. Yang kedua adalah
pengiktirafan, recognition secara mental, secara fizikal dan secara emotional. Alright? Kalau you nak result terbaik, you nak orang appreciate you, 3 perkara yang you kena buat. Dia bukan salah satu. Dan yang ketiga adalah accountability. Alright. Saya nak tanya, kat sini you guys nampak tak 7 kuasa nombor? Sorry, 5 kuasa nombor. Nampak? Hello? Unmute. Nampak. Alright, fantastic. Inilah 5 nombor yang you kena sentiasa lihat pada setiap perspektif, setiap idea yang you nak lakukan. Boleh? Boleh. Alright, awesome. Seterusnya, ini adalah sedikit perjalanan tentang CEO Coaching. Kita dah sesi ke-39 pada hari ini dan 8 usahawan telah partisipasi di dalam CEO Coaching. Transaksi bisnes up to date RM270,058. Total penambahan tim pekerja di dalam syarikat anak-anak didik CEO Coaching adalah 22 orang dan kita telah berikan 33 golden ticket kepada usahawan CEO Coaching. Alright, partisipan CEO Coaching 33 free training kita telah bagi selama 172 jam consultation telah dilakukan bersama mereka. Seterusnya, ini adalah matlamat yang kita nak kejarkan. Ini yang kita eager sangat. Alright, ini yang kita teruja sangat nak dapat. Pertama adalah sales. Semua orang nak sales tak sini kakak? Nak. Cumanya berapa banyak dan berapa cepat yang you nak, itu menjadi persoalan. Setuju? Setuju. Ya. Alright. Kita tetapkan untuk revenue stream kepada CEOs kita 300,000 minima setahun. Sebab ada yang jual retail, okey. Kita ada usahawan yang basically jual sambal, alright, sambal hantu, sambal apa ni semua. Nama dia unik, sambal mengigau, sambal hantu yang berharga RM15, RM12. So kita nak bantu mereka generate at least 300,000 minima. Right? Penambahan tim 30% setahun dan juga prospek. Untuk mengetahui guys, di dalam CEO Coaching kita tak target kepada B2C. Kita target kepada business to business. At least setiap 3 bulan you kena berjumpa 3 prospek untuk close deal. Alright. Seterusnya. Falsafah. Try and upgrade. Dia bukannya try error. Try error. Try error. Kalau you buat try and error, you akan penat. Alright. Try, error, upgrade. Try, upgrade. Try, upgrade. Try, upgrade. Baru benda siap. Kalau you keep try and error, sampai bila-bila pun you takkan ke hadapan. Sebab salah ni, tak betul ni, susah ni, tak ada duit ni, ini semua benda lah you boleh cakap. You kena try and Upgrade. upgrade. Okay, you guys bersama dengan saya kan? Risau pula saya. Saya lagi. Ya, bersama. Bersama. Tujuan saya nak respons dari anda sebab saya mengalami satu ketakutan, satu trauma. Di mana trauma ni tiba-tiba saya bercakap seorangan. Rupanya internet terputus. Right? Yang di mana dia menaikkan amarah saya. Anak saya pergi cabut wifi punya plug. Right? So rupanya sesi saya seorang-seorang je. Right? Semua kaku je, saya pun tak perasan. Alright. So please respons dengan saya, boleh ya? Boleh. Alright. Fantastic. Seterusnya. Okay. Saya nak tetamu-tetamu kita ke hadapan semula untuk nyatakan nama, profession dan lokasi bisnes anda. Plus, you dah dengar kan sepanjang program ini, saya nak dengar pula apa expectation you untuk hadir pada sesi hari ini. Boleh? Boleh. Alright, boleh tak kita mulakan dengan Puan Nazlia, seterusnya Puan Zai. Nama, profession, lokasi dan juga apa yang you nak belajar pada hari ini. Silakan Puan. Saya Nazlia. Lokasi saya Alostar, Kedah. Pekerjaan saya seorang peguam dan apa yang saya harap untuk join dengan Coach Kimi hari ini adalah untuk dapat exposure bagaimana untuk menjadi untuk membuat bisnes yang lebih baik.
Alright, exposure untuk buat bisnes lebih baik. Boleh tak Puan Nazlia tulis expectation tu di dalam buku nota Puan? Alright, saya nak tengok menjawab tak sepanjang sesi ni apa yang you harapkan. Boleh Puan? Boleh, boleh. Alright, fantastic. So, kita nak teruskan dengan Puan Zai. Silakan Puan. Hai semua. Nama saya Zai Nisa, Zai Abdullah. Saya ada firma setiausaha syarikat di Pulau Pinang dan juga di Shah Alam. Hari ini saya terpanggil untuk masuk ke link ni untuk kenal Tuan Kimi lebih jauh sebab saya tak pernah kenal siapa Tuan Kimi dan hari ini nak kenal dahulu. Okey. Boleh. Puan Zai, kita memang jauh. Alright. So, kenal kita boleh nanti kita ada satu sesi, boleh one to one, kita boleh ada free main consultation, saya boleh bantu Puan dengan lebih detail. Terima kasih Puan Zai. Boleh kita teruskan dengan Dr. Hafiz. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Hafiz, nama klinik Poliklinik Harmoni berada di Yan, Kedah. Sudah 26 tahun klinik Harmoni ini bertapak dan saya baru ambil alih. Niat saya adalah macam mana nak mencari cara untuk automatekan perniagaan saya. Terima kasih. Okey, nak automate perniagaan Dr. Hafiz. Terima kasih Dr. Hafiz. Seterusnya kita teruskan dengan Puan Azma. Assalamualaikum. Saya Azma, jurunilai hartanah. Saya praktis penilaian di sekitar utara dan saya merupakan specialise dalam bidang pengambilan balik tanah untuk projek-projek government. Dan saya masuk kurs belajar pagi ni sebab saya nak belajar bersedia menjadi satu leader yang terbaik. Right. Terima kasih. Fantastic Puan Azma. Terima kasih Puan Azma. Kita ada Tuan Ashraf di sini? Tuan Ashraf ada? Okey, tak apa. Ada. Yes, Tuan Okay. Ashraf. Silakan. Sorry, Tuan. tengah drive. Okey. Okey, saya Ashraf daripada Perlis. Saya fokus kepada hidroponik. Jadi klien-klien saya daripada agensi banyak, Jabatan Bertanian, sekolah, IPT, universiti. Okey, saya ada kebun, saya tulis buku, semuanya berkaitan dengan hidroponik. Macam yang coach bagi tahu tadi, kita fokuslah kan. Okey, saya sekarang ni nak belajar cara untuk berniaga yang betul lah. Maksudnya sebelum ni pun betul juga. Cuma nak lagi grow perniagaan saya. Okey, fantastic Tuan Ashraf. Nampak komitmen Tuan Ashraf nak participate juga walaupun ada urusan. Bagus, saya salute dengan Tuan Ashraf. Terima kasih leaders. Okey, sama-sama. So now, saya nak anda tuliskan apa expectation you di dalam buku nota kecuali Tuan Ashraf. Takut nanti dia terpaksa pergi R&R pula sampai habis. Okay, so you guys tulis dulu expectation dalam buku nota anda dan please get back to me tercapai atau tidak, terjawab atau tidak, atau membantu atau tidak sesi SEO coaching ini terhadap expectation you guys. Boleh? Boleh. Awesome, Dr. Hafiz boleh. Kita ada 30,000 kot hari ni orang. Okay. Boleh. Fantastic. Boleh, Sesi boleh. seterusnya. Awesome. Sesi duit. Right? Kita nak ceritakan tentang bukannya business stream, kita nak cerita revenue stream. Right? Kita nak cerita tentang duit, kita nak cerita tentang sales sebab you adalah sales person. Right? Tolong tulis nota pertama. Okay? Nota pertama, rasa dah banyak nota kan? Okay. Sebagai usahawan, you adalah sales person pertama. Right? Sebagai usahawan, you adalah sales person pertama. Kalau you tak boleh nak jual idea yang you nyatakan, bisnes tu takkan boleh dijual oleh sesiapa pun. Right? Kalau you tak boleh jual idea yang you nyatakan, sesiapa pun tak boleh jual bisnes you. Tak boleh jual idea tu. Bisnes you tak boleh nak grow. Pertama. Sebab kalau you tak buat, you takkan tahu siapa target market you. Kalau you tak buat, you tak tahu berapa harga yang you patut letakkan dan berapa sales yang you patut collect dan berapa keuntungan yang you patut dapat.
4 sekali Troy bagi, 3 saya bagi terus. Seterusnya, kalau you tak menjual dahulu, you takkan tahu masalah apa yang klien you akan beri untuk dijadikan sebagai objection, sales objection. Dan dari situlah you counter dengan penyelesaian. Right? Dan proses tersebut you perlu lakukan berulang kali supaya you boleh dapat poin ke-7. You dapat jimatkan masa menjual. Setakat ni dapat? Alright, fantastic. So 7 perkara yang saya nyatakan tadi. Siapa nak volunteer untuk ulang semula? Silakan. Saya pertama bos kena buat sale dulu. So, dia kena tahu target market dia. Alright, target market. Alright, kedua doktor? Dia kena tahu tentang dia punya macam mana untung dia, rugi dia. Untung, rugi. Kemudian bila dia dah buat sale tu, dia pun akan tahu juga tentang masalah klien dia. Alright, masalah klien. Okey, lagi? Yang lain semua saya tak sempat tulis. Okey, saya ulang semula. Pertama, you kena tahu target market. Alright, kepada siapa yang you nak jual. Yang kedua, you kena jual sebab you tahu, oh rupanya harga dia kena macam ni. You boleh tetapkan dia punya sales, harga, price. Nombor 3, bila you dah tetapkan harga, you baru tahu kat mana keuntungan you dan kat mana kerugian you. Alright, dan seterusnya, you dapat Allah Akbar. Yang kelima apa tadi? Saya pun dah lupa dah. Masalah klien. Masalah klien, yes. Okey, masalah klien. Seterusnya ke-6. Ini saya tak dapat. Puan Zai dapat take note, Puan Azma? Saya take note, if you cannot do sale, you don't know why people object you and you don't know how to solve the objections. Alright, macam nak selesaikan masalah tersebut. Alright. Dan yang ketujuh adalah untuk sistemkan, jimatkan masa untuk menjual. Okay. So, bila you tahu tentang revenue stream, you tahu itu adalah cara nak menjual sebenarnya, dia belum masuk lagi revenue stream. Bila you tahu cara menjual, you dah sampai poin ke-7. You boleh kawal risiko. Right? So bila you dah boleh kawal risiko, baru you lorongkan ke mana patutnya duit tu masuk. Yang dalam bisnes, I believe jargon dia orang panggil, what is your pipeline? Right? Baru you tahu kat mana you nak funnelkan supaya bila you bina pipe di sesuatu platform, duit tu akan terus masuk ke account bank you. Contoh, pipeline pertama adalah e-commerce. Alright. Dr. Hafiz ada produk? Ya, belum. Belum lagi, coming soon. Ya. Alright. One of it untuk automatekan bisnes Dr. Hafiz adalah melalui digitalization. So Dr. Hafiz kena utilize pipeline e-commerce. Contohnya, e-commerce ni yes, dia website. Tapi kita ada banyak website yang boleh benefit business you. You boleh pakai ordersini.com. You boleh pakai OnPay. You boleh pakai apa lagi sekarang? Apa dah lupa. Alright. So you boleh pakai sameday.my. Sorry. Ini adalah platform di mana you boleh masukkan, klien boleh datang ke website tersebut, ke platform tersebut dan directly membeli produk you, duit termasuk account bank. At least 3 pipeline dah secure melalui e-commerce. Melalui marketplace. You boleh pakai Lazada, boleh pakai Shopee, boleh pakai eBay, boleh pakai Alibaba.com. Alright, boleh pakai Facebook Marketplace. Kat sini dah ada 5. Dah ada 8 pipeline dia. You boleh pakai apa lagi? You boleh pakai BNI, you boleh pakai affiliates, referral system. Dah ada 3 penambahan lagi. Dah ada 11. You boleh pakai apa lagi? You boleh pakai contract, you boleh pakai consignment, you boleh pakai sekejap, saya pun ada nota ni fresh ni, saya bagi kat you guys. Panas. Wow. Semua lapar ni muka. Alright. Contoh lain. Ni I baru tulis. Ni baru semalam siap. Dia punya modul untuk sales ni. Okay, you boleh masuk melalui social media advertisement.
consignment, annual contract, intellectual property, royalty, customer service, sales team, referral, social media personal. Aliran pipe yang saya tulis ni kita ada total dalam 13 aliran. Alright, yang saya dah sebut tadi ada penambahan lagi 6. Total semua berapa? 13 campur 6? 19. Agak-agak banyak tak duit you masuk kalau melalui 19 pipeline? Banyak. Alright. Masalah usahawan adalah macam mana nak dapatkan duit. Setuju tak? Setuju. Right? Semua orang power kot buat business, to be frank. Oh, aku ada idea the best. Idea ni tak pernah lagi orang buat ni. Oh, idea aku ni boleh beat that company. Aku boleh jadi next Uber. Idea gempak gila, babe. Right? Idea sembang terbang. Sembang tu terangkat biju. Gegai naik, makin naik. Right? Sembang je terus ke atas Gunung Jerai. Okay? Tetapi bila nak execute, penat. Nak execute berat. Alright? Sebab you tak tahu apa yang you nak buat dan yang paling penting you dah buat tak dapat. Right? Specifically kepada sales. So gunakan pipeline ini untuk bantu generate more sales kepada you. Boleh? Baik. Awesome. Untuk perkenalan guys, dalam sesi CEO coaching ni kita ada reward kepada CEOs yang participate dan grow their business. Ini adalah rekod untuk bulan Oktober. Boleh tak you guys bagi tepukan kepada Puan Julaiza? Puan Julaiza melakukan one-to-one terbanyak selama 153 jam keseluruhannya. Nilai ini kita akan kawal melalui 2 jam one-to-one, at least seminggu. Okay. Seterusnya, prospek terbanyak Puan Fatimah Wati. 225 prospek. Okay. Ini paling tinggi lah kita pernah dapat hasil daripada Puan Fatimah Wati. Minimum 10 prospek yang you perlukan dalam masa seminggu. Seterusnya, Puan Julaiza again. Alright. 14 individu secara keseluruhan yang participate dalam bisnes Puan Julaiza. Minimum untuk mendapat tempat di sini adalah 2 individu seminggu. Individu tu masuk ke syarikat you, bantu bisnes you. Alright. Seterusnya, jualan terbanyak Puan Julaiza lagi. 147,000 nilai sekarang. Ini paling latest. Saya baru update tadi. Minimal kita target 3,000 seminggu. Itu paling sikit. You kena wajib dapat. Alright. Seterusnya, tetamu terbanyak. Maaf, tiada pemenang. Okay. So, please take note. Alright. Saya nak pemenang-pemenang ini take note. Ini adalah ganjaran yang saya hadiahkan kepada you. You apply ilmu yang saya ajar. Benefits kepada business you, but at the same time saya reward you sebab saya appreciate you gila-gila nak kembangkan bisnes you, nak bantu bisnes you. Alright, please tengok kepada pemenang semua. Semua hadiah ni, reward ini wajib you claim dalam tempoh masa sebulan. Puan Fatimah Wati, saya ada hutang dengan Puan, kita akan bantu untuk selesaikan hutang tersebut. Kita ada masalah dengan a few master trainer untuk you claim hadiah tersebut. Tapi tak apa, saya akan tetap tunaikan. Alright, seterusnya. Kita tiada CEO terbaru buat masa sekarang dan ini adalah kod etika. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan semua unmute-kan diri anda dahulu, boleh? Alright. Tolong letak telefon sekejap, unmute-kan diri anda. Saya nak anda sama-sama dengan saya bacakan 5 perkara yang saya nyatakan di atas. Boleh? Boleh. Alright, fantastic. Saya akan sebut nombor dan anda teruskan dengan perkataan di skrin sekarang. Alright, nombor 1. Saya akan sentiasa bersyukur dan berfikiran positif Segala dugaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Alright, yang kedua. situasi buruk adalah peluang untuk saya berkembang andai saya selesaikan masalah tersebut. Alright, yang ketiga. Saya perlukan manusia untuk kekalkan momentum dan kembangkan bisnes. Okey, yang keempat. Saya akan sentiasa menyokong dan memberikan maklum balas yang membina terhadap serta saya. Yang kelima.
Saya percaya leadership saya akan membawa kelebihan pada masa sekarang dan akan datang. Okay, fantastic. Saya nak stop sharing dahulu. Saya nak tengok anda semua. You guys tahu tak kenapa saya minta anda untuk bacakan? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Alright. Tujuan saya nak anda bacakan kod etika tersebut adalah untuk otak you sendiri. So bila mulut dia bersuara, telinga ni biasa akan dengar atau tidak? Ya, dengar. Dengar. Walaupun you tutup telinga. Aku rasa aku nak makan McD lah kejap lagi. Oh, terus lapar. Terus lapar semua. Okay. So kat sini bila you berbisik pun telinga you tetap dengar. Right? So bila telinga you dengar, telinga you receive order. Dia menerima arahan di mana belakang telinga ni adalah otak. Alright? Otak you akan mula memproses yang akan mewujudkan RAS. Dr. Hafiz, RAS ni apa doktor? RAS. RAS system. RAS system. Apa itu RAS system? RAS system dalam otak. Dia untuk perangsangan. Alright. So apa yang you sebut tu merangsang otak you dan otak you menghantar darah ke jantung. Dan jantung akan pump seluruh badan. Segala apa yang you nyatakan tadi. Right? Ini tentang fisiologi. Okay? So hopefully you guys dapat apa yang you bacakan 5 perkara tadi. Boleh? Allah. Right, fantastic. So janganlah dapatkan MACD, dapatkan 5 perkara yang you sebut tadi, okay? Okay, saya teruskan. So, ini adalah golden session yang kita berikan kepada usahawan CEO. Sesi sebelum kita mulakan tadi khas untuk anda yang hadir. Yang tak hadir boleh tengok dekat YouTube nanti, tetapi yang hadir dan dapat tanya soalan dapat bantu selesaikan masalah bisnes you. Dan kali ini kita nak berikan kepada ahli CEO kita. So Puan Julaiza dan juga Puan Fatimawati, sila get ready. You guys boleh tanyakan 3 soalan sama ada berkenaan dengan sale atau berkenaan dengan recruitment atau berkenaan dengan brand. Boleh tak kita mulakan dengan Puan Fatimawati dahulu? Boleh start dengan Puan Julaiza dulu ke? Yes. You start dulu Jo. Alright. Counter ni. Okay, silakan Puan Ju. Okay, saya nak bertanya tentang tim. Okay. Agent. Okay. Boleh tak Tuan beri saya idea ataupun cadangan ataupun motivasi pada saya? Okay. Berkenaan dengan tim saya yang mana biasalah kita ni dengan tim kadang-kadang ada pasang surutnya. Okay. Kadang-kadang ada on off dia. Jadi untuk bulan November ni, bulan Oktober lah. Actually sebenarnya saya punya target actually 50,000, tapi saya dapat 35,000 saja. Okay. Agak honestly lah agak mengecewakan sebab tak ramai yang aktif. Actually saya aktif lebih kurang dalam 14 orang, tapi yang aktif hanya separuh saja, 7 orang. Okay. So yang separuh lagi tu dia suam-suam kuku lah. Saya tak pasti apa puncanya, tapi bagi saya dah bagi yang, bukan saya cakap bagi yang terbaik, tidak. Apa yang saya dah beri, saya rasa dah melebihi. Okey, contoh kita ada kontes, kita ada bagi kelas, kita ada ada money sharing. So tapi macam mana nak bangkitkan semangat mereka lagi ni, ataupun adakah itu memang silap saya ataupun attitude mereka? Okay, alright. Saya akan jawab soalan Puan Julaiza kemudian. Boleh tak kita nak dengar daripada Puan Fatimawati pula? Silakan Puan. Puan Fatimawati satu, alright. Okay. Silakan Puan. Jangan keluar sekejap kan. Alright. Okay, Assalamualaikum. Kimi, I nak tanya satu. Macam mana I nak bila I bercakap saja orang terpukau dengan apa I cakap dan ikut apa cakap I. Okay. Itu satu. Lepas tu keduanya I nak belajar, I nak tahu macam mana, because what I'm facing right now is that
in terms of macam ni contoh lah nak tanya pendapat you lah because I tengah nak buka a new business community, jadi nak dapat orang tu kata say yes instead of okay, I'll think about it, you know, that. Alright. Fantastic. Alright. Okay, I suka soalan ni. Okay, terima kasih Puan Fatimawati. So satu tentang recruitment, satu tentang team lah. Satu tentang team, satu lagi tentang Puan Fatimah, soalan pertama itu tadi apa? Minta maaf. Ayat tahu ayat santau. Okay, ayat santau. Alright. Sebenarnya yang kedua soalan Puan Fatimah ni adalah untuk influence lah, to be frank. Satu untuk team, satu untuk influence. Okay. Puan Anis tidak dapat hadir pada hari ini. Kita doakan Puan Anis dipermudahkan urusan di Langkawi, ada urusan untuk hantar anak beliau. So sesi penyelesaian. Okay. Macam mana nak bantu Puan Julaiza dahulu? Pertama sekali, right? Puan Julaiza, saya dah dengar you punya story semalam, right? Agak lama juga kita berbual dekat telefon. So, untuk menyelesaikan sesi Puan Julaiza, you kena triple up recruitment. You kena banyakkan recruitment session. Kalau sebulan you buat sekali mega training, mega recruiting, you kena buat at least 3 kali, 5 kali, 10 kali mega recruiting. Supaya ramai yang masuk sesi you, ramai yang masuk tim you, ramai yang masuk ke syarikat you. Itu pertama sekali yang you kena buatkan. Selebihnya macam mana nak buat jadi banyak sangat sesi recruiting, saya akan bantu Puan esok secara private. Okay? Tetapi my suggestion untuk selesaikan masalah ni adalah untuk you banyakkan lagi sesi recruitment. Alright? Gandakan. Caranya adalah melalui leaders. I believe dalam takaful dia ada ranking dia. Ambil top ranking dan juga second top ranking. Alright? First layer dan juga second layer ni untuk berkolaborasi dengan you untuk buat mega recruitment. Right? Macam ni cara nak buat saya akan explain esok sebab dia akan ambil masa dekat 1 jam. Alright? So kita bagi tahu secara overall, pertama mega recruitment. Nombor 2 adalah guna pakai first layer dan juga second layer leaders you untuk backup you, untuk bantu you, untuk jayakan idea ni. Yang ketiga, bila you dah masukkan new team, new members, you mula bagi awareness. Terutamanya awareness, 2 awareness yang saya nak Puan Julaiza bagi. Pertama, awareness reward supaya mereka bergerak, dan nombor 2 awareness pembuangan. Awareness firing supaya mereka sedar dari lamunan mereka. Alright? Dan yang keempat adalah buang ejen yang tak aktif. Itu saja. Right? Yang kelima, alright, yang kelima, you bagi reward kepada tim yang stay, tim yang ada, tim lama, bukan tim baru tim lama. Contohlah tim you sekarang ada 14 orang. Alright? Yang betul-betul tak aktif, yang macam mana cara you dah buat pun memang tak boleh nak jalan. Contohlah mereka ada 10 orang. Buang 10 orang ni. Dia memang pedih, dia memang susah. Sebab tu saya pernah ada 500 lebih pekerja tak sampai 8 tahun. Tugas you sebagai CEO adalah untuk hire orang yang terbaik. Puan Zai tolong take note. Kalau you nak orang terbaik datang kepada you, you kena cari mereka. Itu pertama. Dan bila mereka tak beri result yang terbaik, you kena bagi peringatan, bagi amaran. Dan kalau mereka tak menghasilkan juga, mereka sudah, saya faham Puan, saya tahu, saya dah cuba ni semua. Dan kalau tak ada result, dia masih lagi belum rezeki you. So kita kena terminate you dan kita akan hire leader yang baru. Right? Kalau perkara ni you sayang, sampai bila-bila pun tu Nusin On akan jadi Perdana Menteri. Right? Tapi kenapa dia tak jadi? Sebab dia dah meninggal. Untuk ketahui guys, manusia datang dan pergi. Cuma pergi tu melalui kematian atau melalui pembuangan. So kalau you tahu mereka tak power, mereka tak boleh perform, mereka hanya sembang terbang tapi tak boleh terbang. So you jangan jadikan mereka ini burung kakak tua you. Cantik je luaran tapi tak boleh terbang. Faham tak? Faham.
Right? Nice to see. Once broken, consider sold. Yo ayat. Alright? Cantik je kita tengok, oh dia ni bagus ni, profile dia, resume dia ni, TikTok ni, profile dia top notch ni. Tapi tak dia buat kerja. Buat apa? Keluarkan. Alright? Jangan ada rasa simpati. Sebab you dah berikan empathy sebelum you buang mereka. Faham Puan Ju? Faham. Maksudnya kena beri lebih ketegasan lah. Dia bukan tegas. You dah kena memang, sorry, I dah tak ada ketegasan kepada you. Terus buang. Pancung teruslah. Alright. Tapi kenapa pembuangan ni step keempat? Sebab kita sebenarnya masih bagi peluang lagi pada mereka. Kita dah masukkan orang, you tak nak perform, kita bagi amaran, you tak nak perform, kita bagi reward, you tak nak perform. Then apa lagi? Right? Saya nak duduk dengan orang yang terbaik. Right? Puan Ju, I believe you buat banyak perkara untuk team you, dan team you tak memberi respon kepada you, just move on. Alright? Jangan buang masa. Mereka sedang menarik you. Alright? Bukan ni melambung you, bukan ni menolak you ke atas lagi. Faham? Alright, fantastic. Membantu Puan Ju? Sangat membantu. Thank you coach. Alright, sama-sama. Okey. Seterusnya Puan Fatimawati. Saya suka soalan Puan Fatimawati. Puan Fatimawati, you akan experience lebih dengan sesi kita esok dengan bersama dengan Puan Julaiza. How to influence your team. How to influence prospect. How to influence funders. How to influence investor. Kita akan ada sesi tu esok di Johor Bahru. Tetapi untuk menjawab soalan Puan Fatimawati dan memberi value kepada Puan Nazlia, Puan Zaid dan juga Dr. Hafiz, alright, dan juga Puan Azma, alright. Macam mana nak influence orang adalah you kena cakap benda yang orang nak dengar. You kena cerita benda yang orang nak dengar. Kimi, I mana tahu diorang nak dengar apa. Sebab tu you kena buat research. So bila you buat research, you akan tahu keberangkalian apa yang mereka nak. Itu yang kita namakan dia target market. You kena buat prospecting. Right? Pertama, you kena buat prospecting untuk tahu siapa target market you. Untuk tahu target market ni basically apa yang mereka inginkan. Dan basically you dah boleh bina pitching atau nama lain dia closing words tu. You dah boleh pilih dah. At least you dah tahu. Kalau aku tak ada prospecting, aku terpaksalah carry machine gun yang berat-berat ni. Nak mana yang kena, mana yang tak kena dengan aku punya pitching. So peluru tu membazir je. Samalah macam masa you. Macam banyak sangat. Alright, klien tak dapat. So letak machine gun tu dah berat, buang masa, penat. You better bawa sniper. Right? Bila you bawa sniper, sniper ada berapa peluru, tuan-tuan dan puan? Pula berapa pula peluru sniper ni? Alright. Agak-agak sniper ada berapa peluru ya? 3 ya kot. 3. Alright. 3. I tak tahu lah, mungkin Puan Nazlia yang Dr. Hafiz ni dia dah advance. Alright. Ada 3 peluru saja. Alright. Betul, sniper ada 3 peluru, ada 5 peluru, ada 8 peluru. Tengoklah pada jenis pistol tu, jenis sniper tu. Tetapi senang dia cakap. mesti accurate. Yes. Lagi sikit peluru tu, lagilah accurate you kena tembak. You tak boleh membazir. You panjat gunung tinggi-tinggi, you panjat pokok tinggi-tinggi, you nak dapat spot yang terbaik untuk menembak. You pakai 3 peluru, alamak peluru habis, turun balik. Tak ke penat? Mesti you takkan buat. Mesti you dah standby. Ni aku nak tembak ni, betul-betul aku tembak ni tembus ni, tangan dia ke kepala dia ke. Aku tembak ni terus sampai ke dompet dia ni, tembus dompet dia ni. Itu yang you kena buat. Right? So, macam mana you nak buat benda tu? Pertama adalah prospecting dan nombor 2 adalah melalui dia punya karakter. Puan Fatimah, you kena tahu karakter prospect you. Kalau dia ni jenis people oriented, you dah kena tahu ayat pitching you akan berunsurkan apa. Kalau dia jenis result oriented, alright. Kedua adalah karakter, yang ketiga adalah sebenarnya oriented. Bila dia ke arah result oriented, you akan menggunakan nombor. Bila dia ke arah people oriented, you kena gunakan manusia. Saya ambil contoh. Puan Fatimawati dan juga Puan Nazliah dua-dua adalah peguam syari'i.
Yes, you are talking about human, about feeling, about emotion. Tetapi kalau you acknowledge that lady adalah result oriented, you jangan guna pakai peluru berdasarkan human oriented atau people oriented. Puan, saya percaya Puan adalah founder kosmetik yang tengah bangun bisnes. Saya nampak billboard Puan ada di sekitar highway. Right? Dan saya percaya Puan tiada masa yang banyak untuk selesaikan dan Puan perlu fokus kepada bisnes semula. Boleh tak saya bantu selesaikan kes cerai Puan dalam jangka masa 3 bulan sahaja? Alright? You berdasarkan nombor, banyak billboard. Dia masih belum nombor tetapi dia dah bagi gambaran. Add up, you bagi nombor. Saya selesaikan dalam masa 3 bulan kepada Puan supaya Puan boleh fokus pada bisnes Puan dan hasilkan berjuta ringgit revenue untuk tampung kehidupan Puan selepas bercerai. It's all about money, it's all about duit, it's all about timing. Right? Masih ingat tak 5 pillar number yang saya nyatakan tadi, accountability. Gunakan 5 pillar nombor tadi untuk pitching you. Kalau dia ke arah people oriented, then you guna pakailah manusia. Puan, saya nak anak Puan ni dapat hidup dengan tenang. Tak ada bapa, it's okay, tapi at least dia ada you dan juga nenek dia di samping dia. Boleh pantau perkembangan hidup dia. At least bila besar dia tidak stres. Dia masih lagi nampak you. Right? You cerita tentang manusia je, tentang dia, tentang mak dia, tentang anak dia. People oriented. Boleh? Boleh. Alright. Pertama sekali apa dia Puan Fatimawati? Prospecting. Apa dia? Prospecting. Alright. Yang kedua, you guys yang tulis nota. Yang kedua ada apalah? Ada apa? Identify dia ni orang macam mana. Emotional tu orang yang karakter mereka. Pasal duit, karakter. Alright. Dan yang ketiga adalah dari pitching, fokus pitching. Right. Okey, pitching. Yang nombor 3 sebenarnya oriented, dan melalui oriented ni macam ni dah tengok pitching you. Pitching tu nak ke arah result atau ke arah nombor atau ke arah manusia. Okey, so 3 perkara ni you kena consider untuk influence. Dan most important part, ini akan tapau semua, adalah diri you. Macam mana you reflect bukan kepada masalah dia, kepada result dia. Alright? Macam mana you reflect, dia memanglah sedia kes cerai. Puan, saya faham Puan. Saya sebenarnya nak sangat bantu Puan ni dengan segera and so on. Bila you cakap you nak bantu, you kena tukar you punya intonation. You kena tukar face reaction. You kena tukar body language. I believe you ada empathy skill yang sangat solid. Empathy pada awalan. Tapi waktu closing dengan result. Okey Puan, nak saya bantu Puan selesaikan kes segera. Puan nak lepas ni hidup dah tak pandang kiri kanan, tak pandang belakang. You ada ke depan saja. Puan nak saya bantu Puan hilangkan masalah dekat kepala ni sekarang. You cerita tentang result, you kena firm. You kena bagi happiness. You kena tunjukkan macam mana muka atau situasi kalau masalah tu selesai. Boleh? Boleh. Alright, fantastic. Terjawab Puan Julizar dan juga Puan Fatimawati? Ya, thank you. Alright, fantastic. Seterusnya, ini adalah macam mana you nak selesaikan dengan berstruktur. Yang kita namakan effective risk management. Pertama sekali, I nak tanya you guys, pernah dengar tak tentang SWOT? Right. So, bila dengar tentang SWOT ni, yang you mulakan adalah dengan opportunity. Strength. Opportunity. Alright. Banyak yang mulakan dengan strength. Bagus. Okay. Sebab sewaktu saya belajar architecture dan sewaktu saya praktis sebagai arkitek, semua akan bermula dengan strength. Tetapi bila saya belajar daripada General Sun Tzu, alright, panglima perang, okay, China, beliau ni mulakan SWOT dengan opportunities. Alright. You tengok dulu, kalau I nak selesaikan masalah tu, apa peluang lain yang I akan dapat? Sebab bila you selesaikan masalah, memanglah good things happen. Alright? Tapi mana yang ada benda baik, akan ada benda yang tak baik. Mana benda best, akan ada benda yang tak best.
So memang akan ada strength dan ada weaknesses. Cumanya you mulakan dengan opportunities. Apa perkara lain yang akan wujud, opportunity yang akan wujud kalau I selesaikan masalah ini sebagai seorang usahawan. Jangan pandang sebagai seorang valuer. Jangan pandang sebagai seorang COSEC, seorang general practitioner, seorang syari'i lawyer. Bila you pandang dari perspektif tersebut, you memandang dari sudut human view, human perspective. You hanyalah seorang technician. Saya selalu cakap dengan usahawan dalam program saya. You pandai buat kerja, you are great technician. Bila you pandai uruskan businessman, you are great entrepreneur. Right? You pandai buat kerja, you baru jadi level technician yang mungkin high level. Alright? Tapi kalau you pandai uruskan business, you baru dinamakan usahawan. Sebab dia memainkan banyak faktor. Dan faktor pertama adalah macam mana you melihat sesuatu keadaan. Perspektif apa yang you nak pakai. Right? So you kena tengok, kalau aku selesaikan ni, okey, masalah selesai. Tapi apa dapat selain duit? You hanya dapat duit. You hanya dapat nama. You kena tengok different perspektif sebagai usahawan. Kalau aku selesaikan ni, aku dapat build relationship dengan YDP tersebut. Kalau I solve situasi ni, I dapat bina business brand di peringkat general, di peringkat regional, di peringkat international. You kena lihat different perspektif untuk dapat opportunities. Dan kemudian baru you cari apa kekuatan kalau opportunity pertama dan apa kelemahan opportunity kedua. Right? Yang kekuatan ni you jadikan you punya USP. Apa itu USP? Apakah USP? Unique selling product. Unique selling point. Unique selling proposition. Right? Dan apakah UBP? Unit buying proposition. Okey, Puan Fatimah Wati memang tahu, tak payah buat muka-muka macam unit buying proposition, maybe. Right? Memang you tahu. Terima kasih Puan Fatimah Wati. Unit buying proposition. Unit buying proposition itulah yang kita namakan dia brand. Atau nama lainnya unit brand proposition. Ini ayat baru saya dapat hari ini sebenarnya. Baru pada Puan Fatimah Wati, baru pada Puan Juleza. You kena tahu macam mana nak jual diri you. Right? Melalui brand. So itu yang membuatkan mereka, klien ni pakai valuer Azmah berbanding valuer Tai Cutak ke, valuer Sherin ke and so on. Dia pakai you sebab dia tahu brand you. Kimi, I ada soalan Kimi, if I forget. Okay, kita memang kena buat personal branding kan. Kita nak kenalkan diri kita, kita nak buat, kita nak visibility. So untuk satu market yang kita baru nak terokai, therefore adakah wajar kita buat free sharing ataupun kita terus bila dia tanya kita how much do you charge, kita terus bagi tahu harga kita. Yang mana akan mendatangkan result yang lagi menakjubkan? Alright, for sure yang kedua Puan. Yang kedua. Right, sebab dia dah berminat, tinggal you closing saja. Right? Tapi kalau mereka masih tak berminat, you boleh offer. Offer ni bergantung kepada situasi, is very subjective. Tapi kalau you tanya free, is it okay atau tak? Saya menyarankan yes. Okay? Okay, because this was what happens malam tau kan, I cerita yang I pergi Malindo tu kan. So yang I berkenalan dengan this one lady lah, she's in charge of all the wanita-wanita Indonesia, orang Aceh tu lah. Yang berkahwin dengan orang Malaysia. Okay. Jadi dia interested dengan I punya sharing sebab last week I ada buat sharing dengan Ibu Ferry pasal kita punya tajuk adalah hak isteri Malaysia bersuamikan hak isteri Indonesia bersuamikan bersuamikan orang Malaysia. Jadi I berbicara daripada konteks pendaftaran perkahwinan keperluan itulah. Okay. So daripada situ so daripada situ diorang tengok, so diorang interested dengan my capability of conducting such talks lah. So they wanted me to cerita pasal this, something similar to diorang punya platform. So dia tanya, jadi pada ketika itu I jadi macam, patutkah aku nak bagi tahu my charge is so and so ke? I just pasal I baru nak kenal, baru nak menonjol dekat dia punya platform, I just bagi tahu tak apa, I buat sharing free saja. Because what I did was I just buat free sharing. Jadi
I pun terfikir aku ada peluang untuk buat duit actually, tapi kenapa aku nak Alright. ambil IFA, I fikir macam tu pula. Good Just question. like confirm whether it's a good decision or not a good decision. Alright, very short answer is kalau orang datang kepada you, you charge. Kalau you datang kepada orang, you buat free. Dan better lepas free, better you charge. Kalau you tak charge, itu nama dia NGO. Right? You adalah usahawan, you bukan buat kerja amal. Right? So kalau mereka datang pada you, yes, you can give your charge. And then kalau you datang pada orang, then you better bagi free dahulu then you charge. Okay? Boleh Puan Fatimah? Tapi I dah cakap dekat dia yang I akan kasih free sharing dalam 30 minit kan? In that case, you kena buat free dahulu, then later you charge. Okay? Okay. Awesome. Alright, saya teruskan. Dengan trait, ancaman. Okay, sebelum kita pergi kepada ancaman, weaknesses. Bila you tahu, you nampak kelemahan tersebut, dia bukan acknowledge sahaja. You dah sediakan SOP. Ini adalah antara cara nak automate business you. Alright? You ada policies, you ada SOPs untuk kawal risiko you, kawal kelemahan ni. Tetapi kadang-kadang ada sesuatu kelemahan tu yang memang you tak boleh nak kawal, you tak boleh nak hilangkan. Tetapi you boleh susun, you boleh kurangkan risiko tersebut. Sebagai usahawan, you observe pada ancaman, yang lain akan fokus pada benda lain. Kita split kepada dua. Satu attacking, satu defensive. Right? Attack dengan defense ni sebenarnya you sebagai usahawan, tolong tulis dalam buku nota anda. You adalah goalkeeper. Right? Goalkeeper kerja dia apa Jangan bolos. Jangan bolos, itu je. Right? Dia mengelakkan daripada satu, bola tu bolos lah. Tapi sebenarnya itu kerja dia sebagai seorang technician. Itu job description dia. Tetapi tugas dia adalah untuk dia kawal result. Kalau goal, aku kalah sebab tak ada attacking dan tiada goal. Dan kalau dah ada attacking, ada goal, dan kalau goal dia jadi seri pun masalah. Alright, that's why you adalah goalkeeper. You defense your business. You defense your company. Untuk berlaku ancaman. Ancaman tetap ada. Tapi you boleh kawal, you boleh kurangkan. Tetapi ramai orang tak perasan, kita pandang dari different perspektif. Goalkeeper lah yang nampak semua keadaan di hadapan mereka. Setuju? Sebab dia duduk paling belakang, dia nampak apa yang ada kat depan dia. Okay, defense run, okay boleh attack ke sana, okay sini, dia akan bising. Kalau you perasan professional goalkeeper, dia akan sangat bising. Sebab mereka diajar untuk melihat ke semua sudut. Faham? So you adalah goalkeeper. Dapat? Dapat. Alright, saya teruskan. Okay. So ini adalah call to action untuk anda execute. I believe you guys dah dengar result dan juga jawapan. Dan saya bantu usahawan-usahawan tadi. You perlukan 3 player, 3 individu untuk bantu hasilkan result di dalam syarikat you. Pertama sekali, you perlukan leader. Macam Puan Julaiza, Puan Zai, you nak cerita tentang urusan manusia. Siapa leader? Siapa yang akan observe? Siapa yang akan kawal risiko? Siapa yang akan jadi goalkeeper? Itu adalah leader. Player, siapa technician? Siapa yang kena execute? Siapa yang kena deal? Siapa yang kena jawab masalah ni? Siapa kena selesaikan masalah? Itu adalah player. Dan for sure, you perlukan buyer. Kepada siapa aktiviti tersebut dibuat? Apa yang you nak deliver kepada siapa? Contohlah you ada idea, I nak buat produk ni. Kepada siapa? Siapa? Buyer. Kepada B2C atau B2B atau B2G. You kena acknowledge buyer tersebut. Dan barulah dapat hasil. Kalau Puan Fatimah Wati buat free training, for sure you tak dapat RM. Tetapi expect you dapat branding. Expect you dapat publicity. Expect you punya value, personal value, personal branding you akan naik. Yang membuatkan consultation fee you RM250 sejam jadi RM300 sejam, jadi RM500 sejam, jadi RM1,500 sejam. Itu brand punya kerja. Dapat?
Dapat. Alright, fantastic. So ini adalah polisi sebagai ahli SEO coaching. Saya nak terangkan dan juga ingatkan kepada Puan Fatimah dan juga Puan Fatimawati, kehadiran adalah punca bisnes you berkembang. Alright, kehadiran maksudnya sebelum waktu bermula dan 100% participation. Okay, sebab sesi inilah yang you bayar untuk saya fokus pada bisnes you. Okay. So please take note pada masa akan datang. Okay, saya nak open, kita ada masa sedikit lagi. Sesi soal jawab. Saya nak seorang usahawan saja di dalam bilik ini selain SEO coaching. Kita nak bagi tetamu. Ada tak soalan yang you nak highlight selepas you hadir dan experience sesi SEO coaching? Silakan. Siapa nak volunteer? Ada soalan? Soalan 1, soalan 2. Soalan 3. Okey, tiada soalan. Saya nak tanya randomly kepada Puan Zai. Puan Zai, tadi you ada tuliskan expectation you untuk hadir pada sesi hari ini? Tadi saya cakap untuk hadir saya nak kenal Tuan Kimi. Jadi alhamdulillah saya dah kenal saya dah kenal dan saya dapat ilmu yang dikongsikan oleh Tuan Kimi dan saya take note. Okey. Itu je. Fantastic. Terima kasih Puan Zai. Kita bagi tepuk tangan kepada Puan Zai dulu boleh? Alright. Seterusnya Puan Nazlia. You ada tuliskan apa expectation? Tadi saya ada sebut nak exposure bagaimana nak buat bisnes dengan lebih baik. Jadi saya insya-Allah saya dapatlah sebahagian sedikit ilmu hari ini, sharing berkaitan bagaimana nak influence orang lain, bagaimana nak untuk kawal risiko dan sebagainya lah. Okey. So sikit je dapat Puan Nazlia? Banyak-banyak. Risaulah saya sikit dapat hari ni, ya Allah. Okey. Terima kasih Puan. Saya memandang sedikit tu dari segi ilmu ni terlalu luas. Dan hari ni saya dapat sebahagiannya. Terima kasih Tuan. Pandai Puan Nazlia pusing balik Tai Chi. Terima kasih Puan Nazlia. Alright. So saya nak dengar pada Dr. Hafiz. Silakan Dr. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah saya dapat input tentang macam mana nak optimiskan bisnes saya dan 6 key area dan juga participation and invitation tu memang kena saya terokai lagi lah. Terima kasih banyak. Okey, fantastic. Kita bagi tepukan kepada Dr. Hafiz dulu boleh? Alright, seterusnya kepada Puan Azma. Okay, alhamdulillah saya dapat satu ilmu yang last kali lah saya ambil. Kita perlu jadi goalkeeper. Kita perlu jadi goalkeeper. Itu yang penting. So Puan Azma, untuk jadi goalkeeper, I nak you standby beli glove dulu siap-siap. InsyaAllah. Alright, ini cerita serius kan? You beli glove betul-betul tau. Faham. Betul-betul. Alright, dan you letak atas meja you. You pakai sesuatu buat bisnes. Ini cikgu saya ajar. Baik. Sebab InsyaAllah, kalau kita dengar, kita tahu, kita tak praktis. Macam mana nak praktis, kena paksa untuk praktis. One of it, dia nampak macam mengarut. Apa nak kena beli glove goalkeeper? Benda tu yang idea yang mungkin kedengaran agak bodoh tu yang membuatkan bisnes you selamat. Dan saya ada benda tu sampai sekarang. At least remind. Yes, exactly. Right. So, terima kasih Puan Azma. Boleh tak kita bagi tepuk kepada Puan Azma? Right. Terima kasih para tetamu semua. So, saya nak you guys fokus kepada 3 perkara. Pertama, network. I believe you guys ada dalam satu tempat yang betul, iaitu BNI. Tetapi network yang saya maksudkan, bila you pergi kedai makan, pergi network dengan mamak tu, pergi network dengan owner kedai tu, you pergi ke duri kahwin, ni ramai orang tak buat Alah segala ni bukan tempat I datang daripada Kedah ni, KKL I tak kenal. Go network with them. Right? Atau you pergi training, Hasbul Brothers ke, Dr. Azizan ke, Abdul Basir ke, I don't know. Go network with them. Dan kedua, bila you go network, you create dan manage you punya personal brand. Dan yang ketiga, for sure, carilah mentor. Dalam Islam pun you perlukan ustaz. You perlukan ilmu agama. Dalam bisnes, you perlukan 2 mentor untuk mengetahui guys. Satu, mentor untuk dapatkan duit. Nombor 2 adalah mentor untuk kawal duit.
uruskan duit. Ini ramai orang tak fokus kepada mentor ketiga ni, untuk uruskan duit. Sebab tu duit banyak pun tak kaya-kaya, sebab sale selalu habis, tak ada profit, tak ada investment. Right? Dan saya nak bantu anda semua. Okay, at least saya nak bantu anda semua generate 25,000 sebulan. Agak-agak 25,000 sebulan. Saya dah tanya para tetamu banyak ke sikit? Banyak. Banyak. Okay. Seriously, sikit. Right? 25,000 sebulan, saya tekan kalkulator ni macam ya betul 25,000 sebulan. Right? Tapi 25,000 sebulan ni yang paling tak hidung masin boleh dapat. Saya cakap. Right? Yang paling cak ayam boleh dapat. Right? Saya nak you dapat lebih daripada tu. Puan Julaiza pun minimum saya sedih lah dapat hanya macam ni tak expect 50,000. Right? Puan Julaiza dapat 35,000, Puan Fatimah Wati dapat berapa puan? 20 berapa ribu? Untuk tempoh bila tu? Bulan Oktober. 22,000 kalau tak silap kan? In total ke I punya sales? Bulan Oktober saja. Ya. Alright. So Puan Fatimah yang untuk 22,000 tu for 1 week. Oh, 1 week. Right. Sasyul pula. Saya target seminggu tu 3,000 tapi 22,000. Okeylah Puan Fatimah, jangan belajarlah. Dah pandai. Tak adalah, gurau je. Okey, fantastic. I nak bantu bisnes untuk dapatkan duit, tu lain. Kita nak sebenarnya lebih strategik. Alright. Untuk perkara tersebut, saya nak offer kepada anda 7 perkara. Every week selama setahun, 52 minggu untuk CEO coaching, selama setahun CEO mentoring, selama setahun tanpa sepadan. You nak private consultation. Puan Julaiza semalam phone call saja, private consultation. Yang ini one to one, video call and so on. You nak jumpa, just please let me know. Saya akan susun masa untuk anda. Dan yes, for sure kita punya network dalam dan juga luar negara, business support daripada keliling you, CEO coaching you. Alright, golden ticket. Inilah perkara yang paling I rasa macam paling best gila pernah bagi dekat usahawan. Mana-mana training yang I buat, I panggil you tanpa charge. Kalau I buat program dengan InScan, dengan TUNB, dengan Zakat, I akan minta mereka untuk bagi VVIP seat kepada student-student CEO coaching. Right? Dan ini yang paling best lah sebenarnya. Right? Puan Julaiza baru dapat. Okay? Kita datang kepada tempat you. Kita monitor office you, business you, you punya team, everything. You nak feng shui punya office, jom saya feng shui kan. Right? Bahasa mudah dia lah. Right? Sebab saya berguru dengan Cina Bukit. So feng shui ni, kita tai chi balik everything. Dan for sure dokumen dan juga template bisnes yang saya akan berikan kalau anda sebagai CEO coaching. Alright? Dan untuk menjadi ahli CEO coaching, yuran tahunan adalah RM3,500 dan yuran bulanan adalah RM2,000. Yuran inilah yang kita namakan investment untuk dapatkan 25,000 sebulan minimum terpulang kepada anda. Okay, so kalau you guys okay, boleh tak kita switch on kamera anda? Okay, switch on kamera anda, kita akan ambil gambar. Okay, so ready semua? Okay, Puan Azma, okay, turunkan sikit kamera, nampak leher je, nampak dagu je. Okay, alright, fantastic. 1, 2, 3. Okay, lagi satu, sekejap. Okey. 1, 2, 3. Okey. So, saya sharekan skrin semula. Alright. So, pengumuman untuk sesi seminar akan datang for golden ticket untuk pengetahuan Puan Julaiza. Kita akan datang ke premise you bersama Puan Fatimah Wati dan juga kita bawa konsultan ekstra. Kita bawa Datin Fazmi juga untuk bantu bisnes you esok. Okay? So, kita akan ada beberapa sesi dan saya akan duduk dengan Puan Julaiza bermula pada 11 pagi insyaAllah ETA pada 11 pagi sehingga pukul 4 petang. So, kita akan bantu bisnes you kau punya. Alright. So, terima kasih kepada para tetamu daripada BNI Jerai yang hadir. Terima kasih Puan Nazlia, Puan Azma, Dr. Hafiz, Puan Zaid, right, yang hadir pada sesi hari ini. My expectation, you learn a lot, right, untuk business you. Terima kasih pada CEOs yang hadir pada sesi hari ini. So, quote untuk hari ini.
Right? You bukan jual produk you, jual masalah. Right? Tolong take note. Untuk jual masalah, you kena jual diri dahulu. Right? Untuk jual brand, kena beritahu siapa you, apa kekuatan you, apa kelebihan you. Dan later baru you jual produk. Last sekali. Alright, dapat? Dapat. Alright, fantastic. Itu saja daripada saya. My name is Ibn Abdullah, Business Management Consultant. Thanks for joining me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Terima kasih. Alright. Terima kasih Puan Fatimah, Puan Ju. Visitors daripada Managerai, sekejap saya ambil masa dalam 2 minit. Saya nak dengar sesuatu daripada anda semua. Boleh? Boleh. Alright, fantastic. Okay, Terima kasih bye-bye. Puan Ju, Puan Julaiza. Assalamualaikum. Puan Julaiza, Puan Fatimah. Alright. Salam. Jom situ.